Tahukah anda kita memerlukan maklumat setiap hari dalam kehidupan seharian? Maklumat ini boleh diperolehi dari pelbagai sumber untuk tujuan yang berbeza seperti perancangan bandar dan wilayah, aktiviti perniagaan, bancian dan statistik penduduk negara, ukuran hak milik dan pemilikan hartanah, pengurusan alam sekitar, bantuan bencana alam, keselamatan, misi menyelamat, pengeluaran peta, navigasi, pelancongan dan komunikasi. Dengan adanya sistem pengurusan maklumat yang dikenali sebagai Sistem Maklumat Geografi atau GIS, dalam era dunia tanpa sempadan yang mana maklumat boleh dicapai di hujung jari dan dikongsi bersama tanpa had. Bayangkan tanpanya, penyebaran maklumat akan menjadi perlahan, pembangunan terbatas, sosioekonomi tidak berkembang, pengurusan alam sekitar secara lestari sukar dicapai, pengurusan bencana tidak teratur, penghasilan dan pengemaskinian peta sukar dilaksanakan dan ketidakcekapan sistem komunikasi akan berlaku. Pada masa kini, ungkapan Spatially Enabled Government sering diperkatakan. Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan tersebut? Secara amnya, ianya ditakrifkan sebagai keupayaan dan keberkesanan kerajaan dalam mentadbir urus maklumat ruang atau spasial bersama-sama maklumat lain untuk dijadikan sebagai satu informasi yang dapat disampaikan kepada rakyat secara berkesan, seterusnya mampu dijadikan sebagai satu input untuk menggalakkan kreativiti dan pembangunan produk. Penyampaian maklumat tersebut dapat dijayakan berdasarkan kepada kemampuan untuk menyalurkan pelbagai maklumat spasial menggunakan konsep ruang dan lokasi bagi tujuan untuk menyusun dan memproses maklumat utama dalam melaksanakan aplikasi dan strategi ICT yang menjadi keperluan kepada e-kerajaan. Spatially Enabled Government merangkumi pelbagai bidang seperti pembangunan Spatial Data Infrastructure SDI, e-kerajaan, kejuruteraan, politik, pengurusan ilmu dan pengurusan sistem maklumat. Objektifnya adalah untuk membantu kerajaan dalam urusan penyelarasan yang lebih berkesan dan telus, di mana rakyat boleh mengakses pelbagai maklumat spasial yang mereka perlukan, seterusnya dapat menjana perkongsian pintar antara rakyat dan kerajaan serta sebagai input ke arah kerajaan yang lebih efisien. Pengurusan dan pemantauan lebih berkesan terhadap sumber ekonomi negara melalui pembangunan produk dan perkhidmatan berdasarkan maklumat spasial yang dikumpul oleh semua peringkat kerajaan. Meningkatkan keupayaan kerajaan dalam pengurusan alam sekitar yang lebih mampan melalui proses berterusan, seterusnya dapat menyedia dan menyalurkan pelbagai indeks petunjuk yang berguna kepada rakyat khasnya dan negara amnya secara keseluruhan. Beberapa perkara perlu diambil kira dalam pengurusan data spasial yang baik. Ianya merangkumi pengumpulan data secara menyeluruh dan menggabungkannya dari pelbagai sumber. Data dikongsi secara sistematik dan tersusun tanpa sekatan dan diurus dengan berhemah. Data-data yang diperolehi juga perlu dikenal pasti supaya sesuai dan memenuhi keperluan dan syarat yang ditetapkan serta menjurus kepada keseragaman. Ianya memerlukan kerjasama yang tinggi di antara pihak yang berkenaan dalam melaksanakan perkongsian data melalui aktiviti yang dijalankan. Perlunya satu platform yang membolehkan kolaborasi antara pelbagai pihak dalam perkongsian data dan maklumat, memperkasakan National Spatial of Data Infrastructure NSDI, penggunaan kod piawai geocodes negara di semua peringkat, memudahkan dalam segala urusan yang berkaitan dengan tanah dan harta. Perlunya satu platform yang membolehkan kolaborasi antara pelbagai pihak dalam perkongsian data dan maklumat, memperkasakan National Spatial of Data Infrastructure NSDI, penggunaan kod piawai geocodes negara di semua peringkat, memudahkan dalam segala urusan yang berkaitan dengan tanah dan harta. Menggiatkan pembangunan model mana-mana data yang holistik untuk tujuan integrasi, mengemaskinikan maklumat kadastra yang menjadi salah satu maklumat penting kepada NSDI, perkayasaan secara berterusan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, meningkatkan rangka kerja dari aspek perundangan untuk memudahkan integrasi dan pengurusan. Aktiviti piawaian pada data spasial boleh dikemaskini dan boleh diintegrasikan. Pembangunan maklumat spasial oleh pihak berkepentingan, penyelidikan dan pembangunan, pertumbuhan kapasiti di semua peringkat. Perkembangan dan kemajuan secara berterusan
Spatially Enabled Government ini mampu menzahirkan dengan meluas kepakaran dalam bidang seperti UKO dan pemetaan, pengurusan tanah, GIS, teknologi maklumat dan telekomunikasi, sains komputer, perundangan, pentadbiran sektor awam dan banyak lagi. Dalam melaksanakan SDI tersebut, terdapat 4 cabaran yang perlu dipertimbangkan, iaitu perlunya model baru yang lebih komprehensif bagi membolehkan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan dalam proses pelaksanaan SDI, kesiapsagaan kerajaan terhadap kehendak dan keperluan dalam melaksanakan perkongsian data dari pelbagai sumber dan pihak yang berkenaan, berkeupayaan untuk mudah dicapai dan diperolehi terhadap data tersebut merangkumi pelbagai perkhidmatan. Ianya boleh dianggap sebagai satu rangkaian yang melibatkan pengguna dan pembekal data melalui perkongsian maklumat ke arah matlamat penggunaan maklumat secara optimum dalam pelbagai bidang yang melibatkan pelbagai pengguna. Isu yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti melibatkan pelbagai pihak dan pelbagai peringkat yang memerlukan maklumat spasial.